Assalamualaikum dan salam hujung minggu untuk semua penonton Malaysia hari ini. Anda terus bersiaran bersama kami untuk edisi 17 Disember 2022 bersama saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas Nurul Fariha On. Kami mulai siaran MHI pagi ini dengan menzahirkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa tragedi runtuhan tanah runtuh yang berlaku di Bentong Kali lewat pagi semalam, dan saya percaya di Batang Kali lewat pagi semalam, dan kami percaya ianya bukan sahaja memberi kehibaan kepada seluruh ahli keluarga, malah rakyat Malaysia juga terkesan dan penuh hiba di atas kejadian ini. Dalam suasana kita ingin masuk ke 2023, 14 hari saja lagi. Tetapi ini yang kita terpaksa lalui, bagaimana bulan Disember, hujung tahun. Kalau tahun lalu kita bersama-sama dengan mangsa banjir. Betul. Tapi kali ini bencana yang menimpa di dalam Batang Kali ini pastinya akan menghambat satu lagi episod duka buat kita rakyat Malaysia. Dan apa yang kita paparkan sebentar saja tadi itu sedikit bagaimana gambaran yang berlaku di lokasi kejadian. Dan hari ini MHI akan bawakan juga bagaimana perkembangan masa ke masa berkenaan dengan keadaan di sana. Dan setakat apa kita tahu, sehingga malam semalam 21 mangsa terkorban dan masih lagi mencari 12 mangsa yang hilang. Dan pastinya ketika ini juga kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini dan juga situasi masa berterus bersama dengan rakan kita sekejap saja lagi untuk mengetahui apakah mungkin situasi terkini sewaktu kejadian dan juga apa perkembangannya. Kalau boleh kami kongsikanlah sedikit berkenaan dengan situasi yang sememangnya sudah pun dilaporkan di Dada Akhbar berkenaan dengan kemah yang bergegar, batu bergolek kejutkan mangsa. Ini gambaran pertama yang mereka boleh kongsikan pengalaman sewaktu terjadinya tanah runtuh di Batang Kali ini. Bayangkan bagaimana keadaan ketinggian runtuhan itu membabitkan 30 meter dan disebabkan runtuhan tanah itu membabitkan lebih kurang 3 ekar. Bayangkan kalau 1 ekar, dia ukuran standard padang bola. 1 ekar. Ini membabitkan 3 ekar kawasan. Bayangkan bagaimana terkesannya dengan runtuhan terbabit. Dan kita mohon kepada netizen-netizen yang begitu aktif memberikan pandangan semasa mungkin kurang sesuai untuk kita memberikan pandangan yang kenapa. Kan dah tahu cuaca buruk, nak pergi di tempat sebagainya. Mungkin ada kebenaran tapi bukan waktu sekarang. Bukan waktu sangat sesuai. Tidak sesuai. Jadi kita sama-sama memberikan kerjasama kita rakyat Malaysia sebab kita tak berada di lokasi. Jadi kita berilah semangat. Kita berilah kerjasama di luar lokasi untuk memberikan sedikit sensitiviti kepada keluarga waris. Dan perlu ada rasa hormat untuk kita menghormati ruang privasi mereka. Dan menurut Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga diakibatkan oleh situasi yang berlaku ini, semua lokasi perkhemahan dan percutian diarahkan untuk ditutup. 155 PBT sudah pun diarahkan untuk menutup ke semua lokasi, dan kami percaya biarpun kita saban hari di Malaysia hari ini memberikan anda kemaskini ramalan cuaca adalah semata-mata untuk anda merencanakan aktiviti anda bersama dengan keluarga. Maklumlah sekarang ni cuti sekolah. Betul. Pasti ada dalam kalangan anda yang meletakkan senarai untuk mengadakan percutian bersama dengan anak-anak di kawasan perkhemahan ataupun kawasan perkelahan. Ini bukan masa yang sesuai dan anda juga perlu peka dengan keadaan cuaca yang berlaku. Kabarnya ramalan monsun timur laut juga akan berlaku pada hari ini. Dan walaupun kita tahu ianya tertumpu di kawasan timur semenanjung Malaysia dan juga Sabah, dikatakan ramalan hujan berterusan hingga 20 Disember. Tetapi saya percaya kita juga hari ini kita tengok Malaysia telah pun mula mengatakan bagaimana cuaca di pusat-pusat bandar utama dan juga pusat peranginan. Jadi harap ambil tindakan segera, ambil kesedaran inilah lebih awal kan. Kalau kita nak bawa, adakah sesuai lokasi itu dengan cuaca, apatah lagi kita membawa keluarga. Baik, seterusnya kita nak kongsikan. Baik, ini mungkin sedikit untuk anda fahami kembali dari segi kronologi tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali. Jom kita saksikan. Suasana sunyi menyelubungi awal pagi semalam di sebuah tapak perkhemahan di Batang Kali, Hulu Selangor. Bertukar menjadi laman bencana apabila kawasan itu dilanda tanah runtuh.
Runtuhan yang berlaku dianggarkan setinggi 30 meter membadai lokasi terbabit dengan keluasan runtuhan kira-kira 3 ekar. Kesan hujan yang berlaku pada ketika itu maka terjadinya air tanah tepu sehingga menyebabkan kegagalan fungsi cerun tambak dengan membawa runtuhan tanah menimpa kawasan perkhemahan di situ. Berdasarkan maklumat yang dikemas kini oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, setakat jam 9 malam semalam, seramai 94 mangsa berjaya ditemui. 21 daripadanya terkorban akibat runtuhan. Kerja-kerja mencari dan menyelamat ini dilakukan oleh pihak bomba serta dibantu bersama agensi lain iaitu Persatuan Bomba Sukarela, Bomba Swasta, PDRM, APM, KKM dan Pasukan SMART. Kejadian ini turut mendapat perhatian yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk berkunjung ke lokasi kejadian. Saya dimaklumkan bahawa terdapat dua aliran air di bawah tanah. Jadi ini adalah dapatan awal daripada siasatan dari pihak JTR dan juga pihak Jabatan Talian. Saya bagi pihak kerajaan ingin meminta agar di musim cuti sekolah ini mana-mana campsite sama ada di atas bukit atau di tepi sungai agar dapat mengusulkan kuasa tahu atau kuasa ini. Walaupun begitu, menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, pihaknya sedang berusaha untuk mengubah aliran punca air bagi mengurangkan risiko berlaku sekali lagi runtuhan tanah. Selain itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut hadir ke lokasi kejadian bagi melihat aktiviti mencari dan menyelamat yang giat dijalankan malam semalam. Agensi Pengurusan Bencana Negara mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan talian yang perlu dihubungi sekiranya keluarga atau waris kepada mangsa yang terlibat ingin mendapatkan maklumat selanjutnya. Itu dia tadi serba sedikit laporan ringkas berkenaan dengan kronologi tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali. Apapun nanti kita akan bersama dengarkan tugas Fazli telah pun berada di sana dan pastinya apa yang kami harapkan adalah mereka yang ditugaskan melaksanakan misi mencari itu moga-moga mereka juga berada dalam keadaan yang baiklah sebab kita pun bimbang takut ada rentetan daripada tanah runtuh itu kan. Jadi keadaan masih lagi berisiko tinggi, apatah lagi mereka kata banyak cabaran yang perlu dihadapi. Betul. Apatah lagi kedudukan mangsa itu berada yang 4 meter di bawah runtuhan tanah. Kita juga nak mengetahui situasi terkini bagaimana mungkin perkembangannya di lokasi kejadian. Kabarnya wartawan ataupun pengacara kita Fazli sudah pun bersedia untuk memperincikan laporan bagi masa ini. Silakan Faz. Fazli? Terima kasih. Berada di Beliau. Fazli? Baik Fadli, mungkin sedikit ada gangguan teknikal di sana dengan keadaan kita tahu tempat tanah tinggi, kita hanya menggunakan Google Meet, jadi itu mungkin antara cabaran yang kita hadapi untuk mengetahui keadaan di sana. Fadli masih dengar lebih jelas suara kami di sini? Ya. Baik, kami masih lagi tak dapat mendengar dengan jelas suara anda Fazli ketika ini. Baik, mungkin kita akan hubungi Fazli sekali lagi. Kita cuba cari mungkin ada kawasan-kawasan tertentu yang boleh mendapatkan lebih jelas kita dapatkan suara Fazli, boleh?
Baik, itu dia. Kita tahu semalam sebab sebelum ini pun kita dah cuba untuk menghubungi tetapi ada sikit gangguan. Kita harap selepas ini ada sinarnya nanti untuk berikan laluan kepada Fadli di sana. Baik, kami juga nak pastikan bahawa anda ketika ini kalau ada sebarang perencanaan nak melakukan sebarang aktiviti, ingat kembali jangan lakukan aktiviti di kawasan perkhemahan ataupun perkelahan yang boleh memberikan risiko memandangkan situasi cuaca keadaan sekarang ini adalah tidak baik dan akan muncul ataupun diramalkan monsun timur laut. Kita akan bawakan pelbagai lagi kupasan berkenaan dengan tragedi tanah runtuh itu. Tapi kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm, Jalan Batang Kali, Genting Highlands, pastinya meninggalkan memori hitam dalam diri mangsa. Balai Polis Hulu yang Baru, Batang Kali, Selangor, antara lokasi zon hijau yang menempatkan mangsa tanah runtuh selepas diselamatkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPF. Tinjauan kru Malaysia hari ini mendapati sebahagian daripada mereka hanya mengalami kecederaan ringan dan diberi rawatan oleh pasukan perubatan dari Hospital Kuala Lumpur. Kung Tang, antara pekerja warga Myanmar yang tidak terkecuali mendapatkan rawatan selepas berdepan detik cemas itu awal pagi semalam. Malah salah seorang rakannya yang juga pekerja ladang turut patah kaki akibat terjatuh ketika melarikan diri. Sabtu kali tanah kuat mari. Ini macam rumah pak Sabtu kali semua angkat. Pukul 2 yang lihat tanah sudah jatuh. Sabtu kali jatuh, room kena, kiang kena kalau sudah bangun. Tengok air tanah sudah mari. Apa-apa tak angkat, handphone saja angkat. Dia Sabtu orang handphone pun tak angkat. Selain bantuan daripada sudut keperluan, tumpuan juga diberikan untuk memastikan emosi dan mental mangsa stabil. Sesi kaunseling disediakan bagi mangsa yang mengalami trauma akibat bencana itu. Actually, cabaran menguruskan pesakit di green zone adalah dari segi psikologi mereka. Okey. Mereka datang bercuti bersama ahli keluarga. Okey. Mereka terselamat tetapi ada ahli keluarga mereka yang masih hilang. Okey. Terdapat beberapa mangsa tadi yang merasa sedih. Okey. Boleh kita lihat kalau datang awal tadi ada yang menangis tanpa henti. Okey. Dan itu dibantu oleh pasukan psychological first aid kami lah yang datang untuk mengawal keadaan. Kalau tidak akan jadi huru-hara juga, dia akan mempengaruhi pesakit-pesakit yang lain juga. Semoga mangsa yang ditimpa musibah terus cekal dan kuat untuk berhadapan dengan dugaan ini. Itu dia sedikit justifikasi daripada seorang doktor. Apatah lagi bila kita mendengar betul, itu bukan sahaja memberi impak kepada mangsa tetapi kita yang mendengar. Apatah lagi ada anak, ada ahli keluarga yang lain bercuti nak wujudkan satu memori indah, tetapi sebaliknya yang berlaku. Baik, kita nak terus berbincang berkenaan dengan tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan dan lebih untuk memahami bagaimana sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya menjangkakan macam mana, kenapa tak sempat lari ke? Mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana tak tahu ada bunyi-bunyian yang terlebih dahulu, amaran awal bagaimana untuk selamatkan diri. Tapi mungkin kita kena faham dulu bagaimana sebenarnya terjadi tanah runtuh. Sepantas mana. Dan untuk itu kita akan bersama secara dalam talian Dr. Firdaus Muhammad Yusof, kabarnya sudah pun bersama dengan kita, pensyarah kanan Jabatan Alam Sekitar Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM. Assalamualaikum Dr. Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami di MHI pagi ini. Baik, untuk kita berbincang lebih lanjut berkenaan dengan situasi tragedi tanah runtuh ini. Pertamanya, apa yang boleh kita fahami berkenaan dengan kejadian ini, Doktor? Pastinya pelbagai persoalan dan juga kemusykilan yang timbul dalam kalangan rakyat kita ketika ini. Bagaimana untuk kita fahamkan ia boleh berlaku? Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas jemputan ini. Baik, dari segi sainsnya atau sains dan kejuruteraan yang berkaitan dengan tanah, kita kena faham satu-satu lokasi itu berada di kedudukan arasnya
beza arasnya dengan aras laut. Apabila dia semakin tinggi kedudukan satu lokasi itu, bermaksud semakin ia berpotensi untuk jatuh ke bawah. Baik. Dan kita lihat juga di kawasan ini berada di kawasan tanah tinggi. Okay, semua orang boleh merujuk di dalam sistem Google Maps Malaysia, Google Maps. Kalau nak tengok adakah lokasi kita berada di tanah tinggi ataupun berada di kawasan yang sama paras dengan aras laut. Kita boleh gunakan Google Maps untuk lihat di kawasan pemilihan peta-peta yang disediakan dalam Google Maps itu, iaitu melihat kepada terrain ataupun bentuk muka bumi. Dari situ kita tahu lokasi yang kita nak pergi itu adalah berada di kawasan yang tinggi ataupun rendah. Selain daripada itu, apabila kita telah faham ini, satu perkara lagi, sifat di tanah itu sendiri yang menyerap air. Setiap tanah, ada setiap kawasan dia mempunyai kandungan tanah yang berbeza-beza. Ada tanah sedikit gembur, ada tanah yang ada banyak kandungan tanah liatnya. Apakah yang membezakan ini dengan air pula? Air ini adalah ejen yang menggerakkan tanah. Di dalam kawasan yang ada banyak tanah liat contohnya, dia akan memegang tanah. Baik, bila dia memegang tanah, adakah ia baik atau tidak baik, itu perkara lain. Tetapi kita kena lihat apabila dia berada dalam satu lokasi yang tinggi, yang mana dia mempunyai daya tarikan graviti yang lebih tinggi, bila banyak air di dalamnya, dia menjadi lebih berat. Jadi bila lebih berat, dia kedudukannya pula pada lereng yang sengit ataupun kita kata cerun. Lereng berat, daya tarikan lebih kuat, dia akan lebih jatuh. Kalau tanah gembur pula, kalau tanah gembur kita kata kalau macam tu mungkin dekat kawasan yang tanah gembur lebih bagus, tetapi tidak seperti yang kita jangkakan, kerana tanah gembur pula ikatan di antara tanah-tanah itu sangat longgar, lemah. Jadi dia bukan tanah runtuh, dia akan roboh. Pergerakannya ni runtuh, roboh, aliran, bentuk aliran ataupun sebaran luas. Itu antara corak 5 corak bentuk hakisan tanah ataupun runtuhan tanah. Baik. Jadi dapat teruskan tak? Teruskan. Silakan. Okey. Jadinya apabila sesuatu kawasan itu terdedah, kita telah pun buang pokok-pokok yang mempunyai akar serabut yang banyak. Kalau kita gantikan dengan pokok baru, kita tebang pokok ini sebab kita nak ganti dengan pokok baru. Tapi kita kena faham, apabila kita tanam pokok baru, akarnya masih sangat cetek, dia baru tumbuh kan, sangat cetek, jadi tidak dapat memegang. Dan kalau kita tanam pertanian, kita tanam pokok ini berjarak-jarak. Jadi di kawasan-kawasan di antara pokok-pokok itu, kita dedahlah tanah-tanah itu kepada air hujan. Jadi bila ini berlaku, air hujan itu lebih cepat meresap, dan air hujan ini dia bergerak mesti nak mencari tempat untuk dia bertakum, berterkumpul. Jadi dia akan membawa apa sahaja yang boleh larut bersamanya, mineral-mineral tanah. Jadi kaitannya tadi dengan mineral tanah ini, apabila mineral ini larut, ia menghasilkan rongga-rongga yang lebih besar. Apabila rongga lebih besar, kestabilan tanah itu juga semakin longgar. Jadi dia terhakis bersama. Runtuh bersama. Doktor, kalau kita lihat di lokasi kejadian ini kan, bila kita diberikan sikit maklumat bahawa ketinggian 30 meter dan memberikan kawasan 3 ekar. Kalau lihat kawasan ini di tebing jalan, Doktor, cerun. Jadi yang terselamat kita tahu 61 orang yang terselamat dan ada yang cedera. Sebab kalau kita lihat kawasan ini, doktor lebih pakar. Sederas mana, sebab kita tahu ada 2 aliran air. Sederas mana, mungkin doktor boleh gambarkan macam berapa saat kan dalam keadaan seperti mana memang mungkin sukar untuk mereka melarikan diri dan sebagainya. Sebab terima kasih. Di dalam kawasan, kalau kita katakan lereng, lereng ini tidak semestinya cerun yang sangat curam. Ada juga cerun yang orang kata lebih landai. Pergerakan tanah tetap berlaku sama ada jaraknya itu sangat-sangat orang kata mendadak, beza ni, ataupun sejauh beberapa setahun. Baik, dengan cerun dia punya sudut darjah kecondongan itu 0.3 darjah sahaja pun sudah ada pergerakan cuma perlahan. Kita tidak nampak. Tapi kalaulah securam ini, setinggi ini, kita boleh anggap dia sangatlah mendadak boleh jatuh. Bayangkan tanah yang sangat tidak stabil ini, kalau kita lihat dari situ tidak ada batuan. Apabila tidak ada batuan, hanya tanah gembur, tanah-tanah liat ini. Jadi tanah-tanah itu apa yang memegangnya? Kita kena tahu. Bila air telah masuk ke dalam kawasan yang telah
terdedah tadi, ada lapisan tanah yang mampat dan padat. Setelah beberapa meter di dalam, dia akan mampat dan padat. Okay, kawasan yang mampat dan padat ini pula, dia sebenarnya dia orang kata tidak terhakis kan, tapi air yang telah meresap masuk di dalam beberapa meter di atas tadi itu bertindak sebagai pelincir. Dia akan terkumpul dekat di antara lapisan yang padat tadi. Okey. Jadi dia akan menjadi pelincir dan dia menggerakkannya atas tu. Dan ia sangat pantas. Apabila dia curam, banyak volume kawasan yang terdedah itu banyak, dengan volume air yang masuk itu banyak, dia sangat mendadak. Beberapa jam dia akan letak. Dan sebenarnya pemantauan berkala itu sangat penting. Okey. Doktor, pemantauan kediri penting. Ya, saya. Okey, maaf doktor kalau saya mencelah. Memandangkan apa yang kita lihat ketika ini tentang video yang kita paparkan ketika ini, mungkin ramai yang sedia maklum bahawa operasi ataupun misi mencari dan menyelamat itu masih lagi diteruskan. Namun dalam keadaan cuaca yang kita tahu ketika ini cuacanya tidak menentu, hujan yang berterusan, apatah lagi diramalkan dengan monsun timur laut ini, adakah kemungkinan bahawa ianya mampu terjadi sekali lagi tragedi ataupun tanah runtuh ini? Adakah ia boleh dijangkakan sebegitu, doktor? Ya, terima kasih. Benar. Untuk di dalam bidang kejuruteraan ini, kita telah pun ada kejuruteraan berkaitan dengan hakisan tanah atau tanah runtuh. Kawasan-kawasan yang berpotensi tinggi untuk mengalami runtuhan adalah kawasan yang telah sedia ada berlakunya runtuhan. Secara mudahnya kita katakan kawasan itu mempunyai struktur butiran tanah yang longgar, tidak stabil. Jadi bila-bila masa benda yang sama boleh berlaku. Adanya ejen pemisah tanah itu, ejen pemisah yang saya maksudkan ini adalah air hujan. Jadi bila adanya berlakunya hujan, air meresap masuk, terutama kalau kawasan yang dipaparkan ini adalah kawasan yang sangat terdedah, dia boleh mempersiapkan runtuhan semula. Ada susulan dia, boleh jadi susulan. Baik. Tadi doktor dah cakap berkenaan dengan kaedah pemantauan kendiri. Kaedah pemantauan kendiri. Dia bagaimana? Apa yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan kita sendiri perlu tahu risikonya bila kita berada di tanah tinggi, kan? Tempat tinggi yang berisiko, bagaimana? Boleh. Kita ada 3 keadaan. Pertama, sebelum kita pergi ke lokasi itu, sebelum kita berminat untuk membeli satu-satu lot tanah, kemungkinanlah kalau berminat dengan harta tanah sebelum itu kita perlu dapatkan maklumat topografi tanah itu, lokasinya bagaimana, jenis tanah-tanah yang ada di dalam kawasan itu, jenis, kemudian dia punya aliran air dekat kawasan itu juga kita kena tahu. Itu kita boleh dapatkan maklumat ini daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Kita ada. Saya percaya mereka mewajibkan apa-apa pembinaan perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak mereka dahulu. Bezanya sama ada kita punya tempat. Keduanya, lokasi apabila kondisinya apabila kita telah pun berada di lokasi tersebut. Kita telah pun membina, kita dah ada resort kita dah ada pun rumah penempatan kita sendiri. Apa yang kita boleh buat? Antara kaedah pemantauan kendiri, sebab saya nyatakan tadi, bila di kawasan tinggi, gelinciran itu tetap berlaku sama ada drastik atau perlahan. Kita tengok struktur yang tegak berdiri, contohnya tiang lampu, tiang telefon. Jika tidak ada apa-apa kondisi, tak ada orang macam ribut petir ataupun tidak ada dilanggar oleh mana-mana kenderaan, tiba-tiba dia semakin condong. Itu menunjukkan berlaku pergerakan bawah tanah. Keduanya wujudnya rekahan. Ketiganya wujudnya tanah-tanah yang mendak di kawasan-kawasan itu. Bila tanah itu mendak, bermaksud air di bawah tanah itu telah pun membawa butiran-butiran tanah yang longgar. Dia punya pegangan di antara satu sama lain itu longgar, itu telah dibawa oleh air. Keduanya, pada waktu hujan, kita lihat kawasan air larian permukaan. Bermaksud air hujan itu maafkan saya salah guna perkataan. Di mana air hujan itu akan berkumpul dan pergi. Kita katakan air larian permukaan. Kalau dia pergi dan berkumpul di satu tempat, sebaiknya kita elakkan kawasan tersebut. Keduanya, apabila berlakunya hujan, tiba-tiba sungai tak ada air, terputus, terhenti. Itu mesti ada berlaku rekahan besar di antara, macam di sepanjang sungai itu. Mesti ada kawasan yang berlaku rekahan besar menyebabkan air itu tak masuk ke dalam sungai, sebaliknya orang kata menyimpang masuk ke dalam rekahan. Okey. Baik, doktor.
Baik doktor, saya percaya ini juga akan memberi sedikit kesedaranlah kepada orang awam tentang maklumat berkenaan dengan tanah, bagaimana mereka perlu mengetahui terlebih dahulu ke satu-satu lokasi jika ada sebarang cadangan mereka nak melakukan aktiviti percutian bersama dengan keluarga. Terima kasih banyak-banyak Dr. Firdaus Muhammad Yusof, pensyarah kanan Jabatan Alam Sekitar Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM, memberi penerangan kepada kita berkenaan dengan tanah runtuh ini. Baik, kita nak mencuba sekali lagi berhubung dengan rakan tugas kami Fadli di lokasi untuk berikan sedikit perkembangan. Kita terus bersama dengan Fadli di sana. Silakan. Fadli. Allahu Akbar, terputus terputus satu pula. Yang terputus. Baik, apapun nanti kita akan cuba sekali lagi untuk menghubungi, tapi apapun sekarang ni cuaca memang kita sukar untuk amalkan. Betul. Walaupun sekarang ini kan hujan berterusan dan sebagainya kan, tetapi kita tahu hari ini semalam cuaca cerah, tapi mungkin hari ini tidak secerah yang semalam. Jadi rancang betul-betul lah. Saya sangat-sangat susah hati. Kalau hujung Disember, hujung tahun, pasti kita dah tahu dah ada saja bencana yang akan menyusul disebabkan cuaca hujan lebat tu. Baik. Kita juga sementara untuk mendapatkan Fazli kembali, kami nak bawakan pemerhatian penonton MSI pagi ini untuk kita terus ke Hospital Sungai Buloh bersama dengan wartawan penyiaran kami Afiq yang sudah pun bersedia untuk berkongsi maklumat terkini di sana. Silakan Afiq. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Rina dan juga Fariha yang berada di studio. Assalamualaikum buat anda yang sedang menonton Malaysia hari ini. Ketika ini saya sekarang berada di Hospital Sungai Buloh di Jabatan Forensik di sini untuk melihat perkembangan mayat 21 mangsa terjadi tanah runtuh yang telah pun dibawa ke sini untuk proses bedah siasat. Dan juga saya difahamkan melalui pengurusan Jabatan Forensik Hospital, mayat terakhir mangsa terjadi tanah runtuh ini telah pun dibawa ke Jabatan Forensik sekitar jam 5 pagi tadi. Dan bagaimanapun setakat ini tidak dapat dipastikan lagi jumlah mangsa yang telah pun selesai dibedah siasat, jantina mereka dan juga lain-lain maklumat. Namun setakat laporan malam tadi kita sudah pun tahu mayat 21 mangsa ini terdiri daripada 12 wanita, 4 lelaki dan juga 5 kanak-kanak. Namun seperti yang telah saya maklumkan sebentar tadi, mayat jumlah mangsa yang sudah pun selesai menjalani proses bedah siasat ini masih lagi belum dapat dikenal pasti. Dan juga untuk makluman anda, baru saja sebentar tadi Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Hanayo telah pun tiba di Hospital Sungai Buloh ini untuk melihat sendiri situasinya di sini, sama ada terkawal ataupun tidak, bagaimana mangsa yang berada di dalam, semuanya masih lagi menjadi persoalannya. Dan juga untuk makluman anda, berdasarkan maklumat daripada kaki tangan di sini, terdapat lebih kurang 3 keluarga mangsa yang sudah pun berada di dalam untuk mengenal pasti dan juga menunggu keputusan bedah siasat mayat yang telah pun dihantar ke sini. Dan baru saja dalam sekitar 15 minit tadi, salah seorang keluarga mangsa telah pun keluar mungkin untuk menenangkan perasaan selepas apa yang terjadi kepada ahli keluarga mereka merupakan sesuatu yang agak mengejutkan. Dan kami cuba untuk mendapatkan keterangan dari beliau, namun tidak dapat sebarang keterangan yang boleh kami dapatkan dari beliau. Baik. Dan juga untuk makluman anda, kesemua mayat tragedi ini telah pun dibawa ke Hospital Sungai Buloh bagi memudahkan proses koordinasi mangsa. Dan pasukan perubatan Jabatan Forensik telah pun menyediakan 5 pasukan petugas yang terdiri daripada pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan juga pembantu perawatan kesihatan. Dan juga saya dimaklumkan oleh rakan wartawan sebentar tadi yang sempat melihat sekilas pandang ke bahagian dalam, terdapat juga beberapa individu petugas NGO yang berada di dalam berkemungkinan untuk memberikan bantuan rawatan ataupun mungkin juga memberi sokongan moral kepada ahli keluarga di dalam. Kesemuanya itu masih lagi menjadi tanda tanya dan kami pihak media di sini akan kekal berada di sini untuk memberikan perkembangan kepada anda. Jadi saya rasa itu sahaja yang boleh saya berikan tentang perkembangannya di sini. Kembali kepada Fariha dan juga Rina di Seri Pentas. Baik, itu dia. Terima kasih Afiq di atas laporan yang diberikan. Pastinya kita tahu kesemua mangsa yang terkorban telah pun dihantar ke sana untuk bedah siasat. Dan kita cuba sekali lagi, Rina. Ya, kita masih lagi cuba untuk bersama dengan rakan kita di lokasi kejadian. Fazli, kalau anda sudah bersedia, silakan.
Okey, baik. Bagaimana keadaan suara saya sekarang ini? Alhamdulillah, jelas. Jelas. Jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi melihat Malaysia hari ini untuk mengikuti perkembangan terkini. Sebenarnya saya terpaksa berjalan jauh ke bawah, lebih kurang dalam 500 meter untuk mendapatkan signal yang lebih jelas untuk memberikan kepada anda semua gambaran sebenar yang berlaku di sini tentang runtuhan di Fades Organic Farm di Jalan Batangkali dan juga Genting Highland di sini. Saya tak nak cakap panjang lebar sebab kita sudah masih di sini bersama dengan saya sekarang untuk bercakap dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya Lieutenant Colonel PA Amir Syarifuddin Zalman, Ketua Cawangan Khidmat Keselamatan dan Polisian ATM. Terima kasih tuan. Terus datang. Jadi seperti kita ingin mengetahui lah apa mungkin update terkini yang mungkin tuan boleh kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kepada Malaysia. Pertama sekali yang saya rasa bagi jumlah mangsa masih dekat setiap malam. Itu ramai 94 orang dan saja kepada keluarga mangsa 74 orang kita boleh kami ucapkan. Pada hari ini kita akan sambung perubahan menjadi dan lama dan sehingga malam tadi koordinasi kita adalah memaking kawasan-kawasan hotspot untuk kita melaksanakan pencarian. Dan hari ini untuk Kapal Malaysia semalam kita telah menurunkan anggota kita untuk menjalankan operasi adalah seramai 164 dan hari ini kita telah kesikan kes kepada 68 orang sahaja sebab disebabkan kita telah memaking kawasan-kawasan yang kita lebih dapat tutukan dan lebih tertutup pada hari ini. Dibandingkan dengan malam kita lebih fokus pada mangsa-mangsa yang selamat dan hari ini nampaknya kita lebih memberikan fokus pada mangsa-mangsa yang tertimbun dan kita masih lagi berharap ada lagi mangsa-mangsa yang selamat di dalam sana. Dan beberapa kaedah pencarian yang kita akan laksanakan. Malam kita tadi surface, kita bersihkan dan tadi yang separuh dan tadi yang tertimbun dan telah menggunakan kita nak sebagai satu Green Scout adalah satu aset yang paling efektif pada waktu ini dan hari ini mungkin semua agensi akan keluarkan ahli perusahaan mereka di dalam itu yang kita telah keluarkan tabak kita untuk mereka yang selamat dan hari ini mungkin agensi lain seperti kendaraan dan juga mereka untuk mengeluarkan ahli perusahaan mereka. Dan sudah pastinya kalau kita ikutkan misi SCR ataupun mencari dan juga menyelamat hari ini merupakan masuk hari yang kedua dan sudah pastinya cara untuk misi menyelamat telah pun ditukar. Jadi segala aset pun telah diguna pakai. Jadi mungkin untuk waktu sekarang ini misi mencari dan juga menyelamat SCR apa lagi yang mungkin diperlukan untuk kita mengesan mungkin di masa yang berada tertimbun di tanah itu tuan. Baik, seperti saya maklumkan tadi semalam kita telah menjalankan satu kita membersihkan segala kelemahan yang kita adalah hari ini kita telah bergerak dengan lebih kuat dengan kumpulan aset dan juga kumpulan anggota yang lebih efektif sekali dengan salam dan hari ini kita akan berjalan dengan lancar satu dengan sangat hari ini dan ini seperti semalam tadi kita lebih memberikan fokus pada dua kaedah iaitu menggunakan yang terbesar yang kedua adalah menggunakan tolak dan juga manpower kita kali ini lebih tersusun semalam kita buat random lebih kurang 4 checkpoint satu di A, B, C dan juga D dan kita jadikan kawasan ini telah selesai ini kita telah fokuskan di site C. Jadi kalau begitu betul masih telah dilaksanakan kalau tadi kita telah buat satu pelaksanaan marking oleh semua agensi dan hujan telah menyebabkan kita stop sekejap dan ini kita dikatakan bahawa pasukan selamat kita seluruh Malaysia semua agensi API terutamanya telah pun tidak pernah berhenti dalam melaksanakan operasi dalam mencapai agensi kita menjadi mangsa seramai mungkin sehinggalah hari ini kita memberi fokuskan anggaran lebih kurang 12 masa lagi yang boleh kita cari dan kita boleh kita boleh mengucapkan sekolah dan kita harapkan doa daripada semua agar memudahkan usaha kami agar kita orang yang dapat berjalan dengan lancar. Okey, baik. Terima kasih tuan. Di atas perdagangan yang telah pun diberikan. Jadi seperti mana yang tuan katakan tadi sebenarnya dekat sini kita dapat saksikan kita masih lagi mencari 12 lagi mangsa yang tertimbun masih lagi berada dekat dalam dan kita doakan juga agar keadaan cuaca di sini bertambah baik. Sebab apa? Sebab kalau ditukar aset-aset perlugasan sebenarnya telah pun dikerahkan selama 24 jam bermula daripada semalam, tengah malam termasuk berhenti seketika kerana berlakunya hujan rengai yang berlaku di sini dan dipahamkan juga ada berlaku pergerakan tanah yang mungkin sikit sebanyak menyukarkan operasi mencari dan juga menyelamat mangsa-mangsa yang berada di sini. Okey, saya rasa untuk perkembangan terkini jumlah bangsa yang ditemui meninggal dunia adalah 21 orang. Usaha mencari dan juga menyelamat masih diteruskan dan kalau kita pastikan di belakang sana ratusan pihak media dan juga
anggota-anggota balik polis, anggota-anggota polis dan juga pegawai bomba, SPM sendiri telah pun bersiap siaga untuk memberikan penugasan yang menyeluruh bagi menyelamatkan mangsa-mangsa yang mungkin berada di dalam tanah tersebut. Jadi untuk waktu ini, saya nak nasihatkan agar anda semua jaga diri baik-baik dan difahamkan juga kerajaan di Selangor telah pun mengeluarkan arahan untuk memberhentikan peraturan itu untuk anda yang nak berkelah ataupun kepada mereka yang mungkin ingin melakukan aktiviti perkelahan dan juga aktiviti beriadah, mereka telah pun menghentikan selama 1 minggu bermula pada hari ini. Jadi untuk waktu ini kita kembali ke studio terlebih dahulu. Silakan. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan merupakan aset pembentukan insan dan juga pembangunan negara. Hari ini kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan pendidikan inklusif. Untuk itu kita bersama dengan Dr. Abdul Razif Zaini, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum, baik, terima kasih. Okey, kita terus nak bawakan tentang pendidikan inklusif ini. Kalau boleh Doktor perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif? Okey, pendidikan inklusif ni kalau saya nak cerita, mudah ceritanya kita guna untuk semua dan semua ada. Saya guna benda itulah. Okey, untuk semua, semua ada. Semua ada. Baik. So, kalau katakan apa ni di kuis lah sendiri kita memang merintis pendidikan inklusif untuk semua. Kita kalau ada ibu bapa di luar sana yang apa ni ada anak lulusan SPM, lulusan STPM, lulusan STAM. So semua ini dipelawa untuk masuk. Ada peluang pengajian di kuis. Kita ada pengajian bermula daripada peringkat matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana sehinggalah ke peringkat PhD. Bagi ibu bapa yang ada anak di sekolah aliran agama, contohnya SMKA, SABK, sekolah SBP, sekolah beraksama penuh, sekolah menengah harian, juga peluang ada. Yang ni yang orang tak tahu. Bila sebut Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Universiti Islam Selangor, maksud saya, dia ingat ada pengajian Islam saja. Sebenarnya kita ada berbagai bidang. Kita ada fakulti pengajian dan peradaban Islam. Kita ada fakulti syariah dan undang-undang. Kita ada fakulti pengurusan dan muamalat. Kita ada fakulti pendidikan yang nak jadi cikgu, pendidik dan sebagainya. Dan kita juga fakulti sains dan teknologi maklumat. Juga inklusif juga kita buka untuk golongan yang orang kelainan upaya contohnya. Fasiliti dan kemudahan ini mesra untuk golongan OKU, dan kita ada pelajar-pelajar yang awesome yang akan mengiringi pelajar-pelajar ini ke kelas dan sebagainya. Dan juga kita ada peluang untuk pelajar-pelajar V40 dan asnaf. Kuis ataupun UIS sendiri sangat mementingkan pendidikan, dan kita berikan kemudahan kepada mereka sama ada dalam bentuk pembiayaan dan tajaan-tajaan. Kalau untuk makluman semua, 60% daripada pelajar di UIS ni terdiri daripada golongan asnaf dan V40. Itu adalah sumbangan kita lah kepada masyarakat. Dan juga untuk golongan yang bekerja, mungkin tak ada sejarah pendidikan sebelumnya, maka mereka ini boleh mendapat peluang belajar di kuis menggunakan proses penilaian APLC. Dinilai pengalaman mereka bekerja dan seterusnya boleh menyambung pengajian di kuis. Okey, baiklah. Dan saya tertarik apabila doktor menyentuh tentang ia dibuka kepada semua. Dan saya pasti ini juga menjadi kerisauan dalam kalangan ibu bapa yang merasakan mereka tak berkemampuan untuk menghantar anak ke institusi pengajian tinggi. Bagaimana peranan UIS ini sendiri untuk membantu golongan orang ataupun mereka yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya? Baik. Jadi ini satu soalan yang sangat penting, dan bila kita ini taraf kita ni Universiti Islam Swasta, jadi ramai orang nampak swasta ni berunsurkan keuntungan dan sebagainya. Tapi UIS sendiri kita menyediakan banyak platform, banyak pembiayaan. Kalau boleh saya sentuhkan sebahagian daripadanya, kita ada tabung ataupun tajaan khas kuis, kita panggil TKK. Tabung ini adalah inisiatif daripada UIS sendiri yang menaja sepenuhnya pengajian untuk pelajar matrikulasi, daripada yuran pengajian, dia punya asrama, sara hidup pun kita bagi, jadi dia tak payah fikir dah pasal duit ni, datang belajar. Kita ada tabung ataupun tajaan khas kuis untuk pasca siswazah.
Baru-baru ni kita ada permohonan 11 orang yang mohon daripada tabung ni, 11 kita luluskan. Wow. Kita juga ada tabung yang paling hot. Tabung paling hot. Tabung pendidikan, tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Ini masuk lulus tahfiz, kerajaan daripada kerajaan negeri, daripada SUK, bernilai 2 juta lebih kurang setiap tahun. Dan setiap tahun kita ada ambilan 50 kuota, masih ada 10 kuota lagi kalau siapa yang nak memohon. Ini paling hot. Dan kita juga ada tajian-tajian lain. Kita ada Yayasan Selangor, kita ada Yayasan Sabah yang kita ada hubungan erat dengan Yayasan Sabah. Bahagian beasiswa kerajaan negeri Sabah. Dan banyak lagi lah kalau nak cerita pasal tajian ni. Jangan risau, datang je kuis, insya-Allah kita boleh bagi rundingan untuk pelajar-pelajar yang penting nak belajar. Okey, alhamdulillah. Dan selain daripada bentuk bantuan pembiayaan ini, apa lagi agaknya bentuk bantuan ataupun insentif yang disediakan oleh UIS sendiri dalam usaha untuk mereka yang ingin belajar dan juga ingin memohon? Ini macam tahu-tahu je soalan ni. Okay, jadi kita ada juga memandangkan kita ni barulah melepasi tempoh pandemik. Kita tahu banyak golongan di luar sana ibu bapa yang susah. Kan? Tapi pendidikan ni perlu menjadi keutamaan. Jadi di pihak kuis ni kita ada insentif sekarang ni. Kita ada rebate. Kita ada rebate tunai berjumlah RM500 yang kita berikan, yang ini kuis berikan. Kuis berikan kepada semua pelajar yang mendaftar untuk sesi ini. Tidak terkecuali. Siapa pun boleh mohon. RM500. Kemudian kita ada insentif 500 untuk alumni. Alumni sama ada daripada KISDA tahun 95. Kemudian tahun kuis bermula 2004. Dan yang terbaru ni generasi UIS universiti ini bermula tahun 2022 ni semua layak memohon. Kalau di alumni dia boleh free lah. Kemudian kita ada satu lagi insentif. Satu lagi insentif iaitu RM500 juga rebate untuk golongan B40 dan astaf. Ini kita faham keadaan sekarang ini sangat memerlukan. Jadi yang layak boleh memohon. Yang ini adalah sumbangan dari Pusat Zakat Kuis sendiri atas inisiatif untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Banyak sebenarnya bentuk bantuan dan juga insentif yang disediakan oleh pihak UIS sendiri dalam usaha untuk memastikan ilmu pendidikan itu terus dibawa dan juga masa depan anak-anak hari ini terus terjamin. Apapun kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Razif Zaini, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, berkongsi tentang manfaat pendidikan inklusif ini. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MSI. Baik, semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia. Kita nak teruskan perkongsian kita, Rina. Ini berkenaan dengan satu pertandingan nyanyian bersifat antarabangsa, tetapi mengetengahkan bahasa Melayu. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Cik Rosna Nordin, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Juga ini dia Johan Palma, pelajar Fakulti Muzik dan Seni Persembahan UPSI, iaitu Chenzo. Apa khabar? Chenzo merupakan pelajar dari China. Dari negara China. Baik. Berkenaan dengan ini pertandingan yang mana? Pertandingan nyanyian lagu Melayu Antarabangsa 2022. Palma, mungkin boleh berikan sedikit introduksinya berkenaan dengan pertandingan yang telah dikenalikan ni. Pertandingan nyanyian lagu Melayu Antarabangsa atau berkenaan Palma ni kita dah perkenalkan pada tahun 2011. Ini masuk tahun yang ke-7 yang kita anjurkan. Di mana pertandingan ini kita fokuskan hanya menggunakan kepada mereka-mereka yang berasal daripada luar Malaysia. Maksudnya bukan dalam Nusantara juga. Artinya dari Indonesia, Singapura, Brunei tak dibenarkan. Tak boleh. Bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu. Jadi kita beri ruang dan peluang kepada kebanyakan yang maksudnya pelajar. Dan kita nak mempromosikan bahasa Melayu ni sebagai salah satu bahasa yang boleh dinyanyikan oleh pelajar-pelajar antarabangsa ni. Yang keduanya kita nak mengangkat bahasa Melayu itu sendiri. Dan pertandingan ini kita fokus hanya mereka wajib menyanyikan lagu bahasa Melayu komposer Malaysia dan lirik oleh Malaysia. Dan lagu-lagu kebanyakan bukan lagu yang kita pilih. Lagu-lagu yang kebanyakan lagu yang menjadi 40 yang mereka dah belajar menyanyi ini sejak datang ke Malaysia. Maknanya tak ada syarat lagu beri ini lagu-lagu harus yang ada. Senarai lagu tak ada ya? Kalau kita bagi senarai lagu mereka tak akan masuk menyanyi. Baiklah. Sekarang kita bagi kepada mereka yang memang dah menghafal lagu tersebut dan mereka menganggap lagu ini sebagai salah satu ikon mereka dalam untuk mereka berbahasa. Dan sekarang lagu Melayu ini dah mula terkenal di seluruh dunia. Sebab kita dah terkenal pada tahun 2011 dan pemenang kita yang pertama dulu daripada Yaman. Yaman. Dari Yaman kita ada pemenang daripada Cambodia. Lepas itu kita ada
pemenang juga kita daripada Korea. So kita dah lagu-lagu Melayu seperti lagu Sheila Majid ni dah sebati dengan mereka. Lagu M. Nasir dah sebati dengan mereka. Pada hari ini kita dapatlah penyanyi kita yang terbaru ini. Okey. Ini dia Chenzu. Mungkin kalau boleh Chenzu kongsikan sedikitlah pengalaman menyertai pertandingan Palma ini sehingga menjadi Johan. Thank you. Okay, apakah pengalamannya? Your experience? Actually, I think I would say it is a very wonderful experience to me because at the beginning, my vocal lecturer at UPSI, Mr. Amri, recommended this competition to me. At the beginning, I'm so stressful, and he just made me calm down, encouraged me, and not only teach me the pronunciation, the vocal technique, and also the how can I sing this song, express this song with my emotion. So I'm really appreciate him. And when I joined the workshop, everyone is so nice. The organizers, the band, and also 2 teachers here, so excellent. And every finalist are so talented and kind. I'm really enjoying when I work with them. So I'll say it is a very joyful experience to me. Dan pastinya kemenangan ini juga tanpa diduga. Mungkin Chenzu boleh kongsi perasaan bila menjadi Johan. How do you feel? How do I feel? I'm so surprised at that time, and because to be honest, every finalist they improve a lot. So I'm so stressful, and I think, that really the champion title really goes to me. I think I'm very grateful and honored, and I think I'm so lucky because God chosen me as a champion. It was unexpected. Really. Okay, Cik, mungkin daripada JKNC Cik Rosnah, bila cakap tadi, Chenzu kata banyaklah yang dibelajar kan dengan perasaan bebanan tekanan yang diberikan. Bagaimana sebenarnya kriteria peserta yang dipilih ini? Kita peserta kita pilih ini yang pertamanya kita faham bahawa untuk menyanyikan lagu bahasa Melayu di kalangan mereka yang bukan berasal daripada negara ini amat sukar. Pertamanya adalah sebutan. Betul. Dia punya artikulasi. Yang paling penting kita lihat kebanyakan penyanyi ini mereka mempunyai dalam pertandingan yang kita baru lepas ini mereka mempunyai kesamaan yang hampir sama. Hanya membezakan mereka ini adalah pada waktu final antara gemuruh dan tak gemuruh. Itu yang kadang-kadang kita lihat sikit aspek pitching, dia punya tone, note, itu kadang-kadang lari. Tapi apa yang selamat yang bagi Chenzu ni adalah dia memilih lagu yang di mana lagu yang memang dia hafal. Yang kedua, lagu ni selamat bagi dia. Selamat bagi dia. Ada setengah penyanyi dia memilih lagu yang betul, tetapi bila pergi kelas satu babak tu dia melakukan improvisasi, kadang-kadang terkucil. Tapi kita yang paling penting adalah bagaimana kita nak jelaskan daripada segi pronounce dalam bahasa Malaysia tu biar jelas. Kalau kita menyanyi dia tak faham. Kadang-kadang maksud tu punya maksud yang kepada seorang penyanyi untuk disampaikan. Kalau kita cakap dengan bahasa Malaysia memang kita boleh cakap bahasa Malaysia, tapi dia hanya menghafal. Tapi bagaimana dia merasai itu, itulah prosesnya. So Chenzu, you really know about this song, the Bahagiamu Deritaku. You know the meanings of this song. Yeah, I know this song. So what is the challenge that you've been facing in learning Bahasa Melayu and also singing Bahasa Melayu song? To be honest, at the beginning, I was not good at speak Malay words, and I always made mistakes. But after my lecture and friends helped me, I think I improve a lot, and I'm more confident to speak Malay words. And I think, even though I think it is challenging for me, but I still think Bahasa Melayu is a very beautiful language, and also especially the Malay songs. So I'll definitely will recommend Bahasa Melayu and also Malay songs to my friends and also friends from other countries. What's your favorite Bahasa Melayu words? Sedap. Okey. Terima kasih Pemina. Sebelum tu kita selepas ini Chenzu akan membuatkan persembahan. You gonna sing this song, right? Bahagiamu Deritaku. Mungkin Chenzu, you can invite you to take your stage. Stand by. Okay. Chenzu itu dah juara Palma dan Cik Rosnah mungkin sedikit
sebagai penutupnya. Dan kita rasa banggalah kali ini sebab lagu-lagu dalam bahasa Melayu ni diterima oleh mereka-mereka yang bukan berasal daripada negara kita. Dan insya-Allah kita harap lagu-lagu bahasa Melayu ni boleh dianggap sebagai lagu antarabangsa. Insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cik Rosnan Nordin, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, dan juga bersama dengan Chen Zhu sekejap saja lagi akan membuat persembahan dengan lagu Dendangan Hafiz. Baik, jangan lupa esok Malaysia akan kita borak-borak bola Piala Dunia 2022. Jadi siapakah yang nanti nak tengok Croatia bertemu dengan Morocco atau Maghribi? Argentina atau France? Argentina. Baik, semuanya sebahas ini bukan sebahas ini. Esok. Okey, kita nak saksikan persembahan Chen Zhu, Bahagiamu Deritaku. Silakan. Ku dengar kau cinta sangat padanya. Ku dengar hatimu kini miliknya. Dia akan menjadi teman sehidup dan semati. Aku menjadi sahabatmu. Oh siksanya mengakui kau teman biasa. Oh terpaksa ku terima itu hakikatnya. Yang pasti aku tak mahu lupakan cinta. Kau percik api membakar kenangan lama. Aku tak tahu menilai cintamu. Aku tak mampu bertahankan. Tinggalkan ku, perlahan-lahan ku terima. Semakin ku sakit, semakin kau bahagia.